KPM. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, hos anda pada pagi ini. Macam mana perasaan semuanya? Diharapkan anda sihat, bertenaga walaupun hari ini hari Minggu, walaupun hari ini hari cuti, tapi tetap kita bangun pagi untuk kita dapatkan ilmu. Baiklah Nisa, nak ingatkan kepada semua, kita dah lihat peningkatan dalam nombor-nombor kes positif COVID-19. Jadi kita kena kekal bersedia dan peka untuk melawan COVID-19 dengan menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, hari ini topik yang sangat-sangat menarik ya adik-adik semua, kerana kita akan belajar pendidikan sivik dalam bahasa Melayu. Apa agaknya yang kita nak belajar pada hari ini? Jom sama-sama kita berkenalan dengan guru-guru kita. Kita saksikan profil mereka. Jom semua kita persilakan cikgu-cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Farah Wahidah dari SK Tanjung Malim Perak dan juga Cikgu Siti Zarina dari SK Putrajaya Presin 81. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Nisa. Kembali ke Teras Cikgu ya. Ya. Seronoklah ada Cikgu kembali. Kita ni dah berjanji-janji ni. Sedondon ya pada pagi ini. Merah-merah menyala tanda kita semangat untuk meneruskan program pagi ini. Walaupun Nisa, macam Nisa cakap tadi, kita pun cuti. Kita orang kata apa, pagi hari Minggu. Betul, lepas sahur pula tu. Ya, mungkin ada yang macam kenyang lagi lah dari sahur tadi nak tidur balik. Jangan lagi. Masuk kelas dulu, jom kita belajar sama-sama. Baiklah Nisa, nak ingatkan kepada anda semua, apabila kita telah berada di dalam jarak fizikal yang selamat dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu, jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Contoh macam Nisa ada bekas plastik macam ni, adik-adik boleh gunakan poket plastik ataupun poket berzip ataupun masuk di dalam saku adik-adik. Kalau dah kotor, nak tukar yang baru, jangan buang merata-rata. Sama juga bekas kita Nisa. Sama ya bekas kita. Saya pun ada yang macam ni. Okey, baiklah. Saya nak persilakan cikgu-cikgu, kita sanitasi tangan kita dahulu untuk kita sama-sama mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Baiklah. Baik, saya pun SOP juga. Ya. Ini adalah norma baharu yang kita kena amalkan ya adik-adik di mana sahaja kita berada, kerana kita perlu menjaga diri kita. Kita pun tak tahu kan cikgu, di mana-mana sekarang ni ada wabak yang dibawa oleh mungkin orang tu tidak ada simptom. Betul. Kita tak tahu pun dia sakit, tiba-tiba dapat pula kat kita. Jadi itu yang kita nak elakkan. Baiklah, saya tidak bersendirian. Pastinya saya ada adik-adik, rakan-rakan saya yang ingin kita jemput bersama-sama dengan kita untuk sesi pagi ini. Jom kita persilakan adik-adik dari SK Kampung Ceras Baharu Kuala Lumpur. Hai, selamat pagi semua. Dari SK Putrajaya Presin 81. Maaf. SK Putrajaya Presin 81 ya cikgu. Oh, tersalah baca pula, ni kertas lain ya. Baiklah. Adik-adik dari SK Putrajaya Presin 81, apa khabar semua? Khabar baik. Wah, ceria-ceria lah mereka, senyum lebar masing-masing, comel-comel adik-adik kita. Jom kita berkenalan dengan adik-adik dari SK Putrajaya Presin 81. Kita nak mulakan dengan siapa ya? Kita nak mulakan Iman Syamil. Iman Syamil, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Iman Syamil bin Ahmad Taufik Wafi. Panggil saya Iman. Baik Iman ni. Terima kasih, semangat bagus. Kita suka. Seterusnya siapa kita nak panggil cikgu untuk perkenalkan diri? Fit Zikra. Zikra, silakan. Hai semua, nama saya Fit Zikra binti Muhammad Syafizan.
Terima kasih. Selamat pagi Zikra. Sahur tak tadi? Sahur cikgu? Bagus. Itu yang semangat tu, Nisa. Ya. Okey, seterusnya kawan kita. Siapa yang nak perkenalkan diri? Kita jemput Hazim. Hazim, silakan. Hai, nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Aziz. Terima kasih Hazim. Wah, Hazim berada di awan je. nampaknya. Di awan tu lah. Dek, jangan tinggi sangat, nanti jatuh. Okey, seterusnya. Siapa kawan kita yang kita nak panggil cikgu? Okey, kita jemput Syaranya. Syarania, silakan. Hai, nama saya Syaranya Doresami. Wah, Sarah. Kita boleh panggil dia Sarah. Sarah. Okey, baiklah seterusnya. Siapa Fiza. nak- Fiza, silakan. Hai, saya Filia Kasmina binti Fainul Lefa. Terserlah Terima kasih. lesson pipit dia, Nisa. Ya, comelnya ada lesson pipit. Dan yang terakhir sekali, Iman Haris. Iman Haris. Hai, nama saya Iman Haris bin Umar Effendi. Hai, wah semuanya bersemangat, Semangat ni. bersedia. Kak Nisa nak tanya adik-adik yang berada di Google Meet. Kalau adik-adik dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Betul-betul dah bersedia ni, Nisa. Semuanya dah bersemangat dan Betul. bersedia. Jadi, cikgu-cikgu, saya nak tanya, sebenarnya hari ini kita nak belajar topik apa, cikgu? Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan civic dalam bahasa Melayu. Dan pada Baik. hari ini kita berteraskan nilai kegembiraan dan tajuk kita agak unik hari ini Ya. iaitu terima kasih. Terima kasih. Dia macam, terima kasih, cikgu. Ya. Betul, Nisa. Dan terima kasih ini dia ada berkaitan dengan literasi civic. Wah, literasi civic. Apa tu literasi civic, cikgu? Oh, saya pun dah tersasar-sasar Cikgu ni. Farah boleh terangkan? Ya. Okey, betul. Apabila kita menyebut tentang literasi civic, jom Cikgu Farah tunjuk untuk Ya. memberi lebih kefahaman kepada kamu. Jom. Okey, ini tajuk kita tadi Cikgu dah cakap ya. Kita Ya. teras kegembiraan, tajuk berterima kasih. Jadi inilah Nisa. Ya. Okey, kita di bawah nilai teras kegembiraan. Kemudian tajuk kita berterima kasih dalam konteks diri, keluarga, negara dan seterusnya masyarakat. Jadi apa yang penting Nisa kalau kita boleh perhatikan di sini ialah ini kita nak fokuskan kepada ni Nisa. Apa Pengetahuan, okey, kita mengenal pasti cara bagaimana kita mengucapkan terima kasih, okey, dan cara mungkin melalui pengucapan ataupun apakah perbuatan yang menunjukkan kita berterima kasih. Kemudian kita mesti ada sosio-emosi kita di Baik. mana kita menghargai bantuan ataupun pemberian yang dihulurkan kepada kita. Dan seterusnya Nisa, apa yang penting ialah tindakan kita apabila kita boleh menzahirkan ucapan terima kasih kita melalui perbuatan dan juga pengucapan kita Nisa. Ya, daripada segi perbuatan dan pengucapan. Jadi untuk berkongsi dengan lebih lanjut, kita ada video khas yang kita bawakan pada anda semua dari Puan Azura Niza, ya, guru besar kita. Jom kita sama-sama saksikan. Amalan berterima kasih merupakan sebahagian daripada elemen pembentukan kasih sayang dalam nilai teras yang telah disepadukan dalam pembelajaran di sekolah. Amalan berterima kasih perlu diterapkan dalam kehidupan seharian dan dipupuk sejak dari kecil lagi. Di peringkat sekolah rendah, murid-murid diajar supaya sentiasa mengamalkan ucapan terima kasih kepada guru-guru mereka, rakan-rakan dan warga sekolah, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Saya selaku guru besar di SK Tanjung Malim, saya melihat amalan ini telah berjaya dipraktikkan dalam kalangan murid-murid dan para guru. Ianya telah meninggalkan kesan yang sangat positif sekaligus mencetuskan suasana yang harmoni dalam kalangan warga sekolah. Marilah kita sama-sama membiasakan diri kita dengan mengucapkan ucapan terima kasih. Puan Azura Niza yang merupakan guru besar dari Betul. SK Tanjung Malim di atas penjelasan dan pencerahan itu. Dan cakap pasal terima kasih kan, tadi Niza ada sebut berkenaan dengan hashtag terima kasih cikgu, di mana kita ada ucapan terima kasih dari murid-murid seluruh Malaysia kepada guru-guru di Malaysia. Jom kita saksikan di skrin TV anda
Anda adalah nadi jiwaku. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada adik Amirta Tamila Rasul di atas kiriman kad ucapan tersebut, di mana adik Amirta ada sertakan gambar guru-guru di sekolah. Wah, menarik Nisa. Ya, dan sambutan Hari Guru pun dah tak lama lagi, di mana tema kita tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Kita akan sambung pembelajaran kita tentang topik kita hari ini, iaitu terima kasih, berteruskan kegembiraan kan cikgu? Betul, betul. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Siti Zarina dan Cikgu Farah hari ini, di mana kita akan membincangkan pendidikan sivik dalam bahasa Melayu. Topik kita adalah terima kasih. Jadi adik-adik di belakang saya dah bersedia. Diharapkan yang di rumah pun dah bersedia dengan pen dan kertas masing-masing untuk mencatat nota. Jom Cikgu, kita mulakan. Jom Nisa, tanpa memasa, jom kita masuk kelas dan teruskan pembelajaran kita. Tadi Nisa, kita melihat bahawa guru besar ada menyebut tentang bagaimana kita mengucapkan terima kasih bermula dari sekolah rendah. Tapi sebelum tu Nisa, cikgu nak terangkan kepada kamu apakah sebenarnya maksud terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, terima kasih itu sebenarnya bermaksud penyataan, penyataan penghargaan atau pemberian ataupun pertolongan yang telah diperoleh ataupun cara kita boleh mengucapkan syukur, Jadi ucapan terima kasih ni sebenarnya mampu memberikan kesan yang sangat positif kepada individu yang berterima kasih. Sebab itulah kalau kat sini Nisa, saya terus highlightkan dengan warna kuning. Jadi kesan ini sebenarnya boleh dizahirkan melalui memek muka, perlakuan bahasa tubuh kita yang semestinya menunjukkan kegembiraan, rasa seronok dan ceria, serta dilafazkan dengan nada dan intonasi yang menyenangkan. Maksudnya yang baik-baik belakalah. Ya, betul, dan cikgu. Ucapan ini Nisa, sebenarnya ucapan terima kasih ini boleh mewujudkan suasana yang harmoni dan yang paling penting boleh mengembirakan kerana seseorang yang telah berbudi berhak untuk dihargai. Jadi boleh, kalau kita boleh perhatikan di sini, perkataan terima kasih ini bermula adalah dia dibentuk daripada pembentukan kata majmuk, di mana perkataan terima dan juga kasih, dan bila kita combinekan dia, kita sekalikan dia, jadi wujudlah terima kasih yang membawa maksud apa yang cikgu terangkan tadi. Untuk itu, untuk memberi kefahaman dan melihat contoh, kita akan melihat contoh bagaimana ucapan terima kasih ini dalam konteks diri. Mari kita saksikan video selepas ini untuk konteks diri dan keluarga. Jom sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. 2, 3, 4, 5. Apa ni kira makanan dia? Okey, makanan dah siap. Jom kita makan sama-sama. Wah, banyak je Mama masak. Mestilah. Ini kan cuti. Boleh kita makan ramai-ramai dengan semua. Terima kasih Mama cantik masakkan untuk Mia. Wah, sama-sama dah Mia dan Iman. Okey, jom makan.
Ya, itu dia video yang telah kita tengok di mana ibunya masak macam-macam juadah. Anak-anaknya gembira. Wah, banyaknya. Siap kira, Nisa. Ya, siap kira berapa. Punyalah banyak. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh kongsikan ataupun jelaskan daripada video tu, Cikgu? Baik, dari video tersebut sebenarnya kita nampak jelas bagaimana perasaan kegembiraan yang ditunjukkan oleh anak kecil sehingga dia memanggil ibunya ibu cantik. Perasan tak tadi? Lalu dia mengucapkan berulang-ulang kali ucapan terima kasih. Jadi kita nampak jelas bahawa apabila ucapan terima kasih ini mampu mewujudkan suasana yang harmoni dalam sebuah keluarga, Nisa. Betul. Jadi kalau saya pun, kalau mak saya masak pun, saya mesti macam seronok sangat. Terima kasih mak. Selalu masak sedap-sedap. Betul. Baik, jadi sekarang ini kita dah lihat bagaimana suasana dalam keluarga mengucapkan, anak-anak mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Jadi sekarang cikgu nak dengarlah jawapan daripada murid, mungkin cerita daripada murid, pengalaman mereka mengucapkan terima kasih. Baik. Kita nak dengar dari Fik Zikra. Okey, Fik. Dia dah bersemangat, dia dah bersedia. Yang lain pun angkat tangan. Tak apa, kita mulakan dengan Zikra dulu. Silakan. Cikgu, pada bulan puasa ini, kira saya Pakcik Nordin selalu memberi kami juadah berbuka puasa. Sejak kali saya menerima juadah tersebut, saya akan mengucapkan terima kasih Pakcik Nordin. Terima kasih Pakcik Nordin. Untung Pakcik Nordin. Ini mungkin digambarkan slide sini mungkin macam inilah perasaan Nisa dulu dia berterima kasih apabila menerima juadah daripada jiran. Jadi nampak tak bagaimana Fik dia ucapkan ucapan terima kasih pada Pakcik Nordin tadi. Kalau saya lah yang menjadi jiran, yang menjadi Pakcik Nordin, saya akan bersemangat untuk menyediakan juadah yang lagi sedap untuk diberikan kepada Fik dan keluarganya. Sebab kita rasa dihargai. Ya, betul. Jadi kita tengok tadi itu ialah dari konteks kejiranan masyarakat. Betul. Baik, bagaimana pula dalam situasi yang berbeza? Mungkin Hazim ingin berkongsi cerita? Hazim yang berada di awangan. Macam terbang pula. Cikgu, semasa ayah saya pergi ke bazar, saya ternampak ayah saya mengangkat tangan kepada seorang pakcik. Saya bertanya kepada ayah saya, "Ayah, kenapa ayah mengangkat tangan kepada pakcik itu?" Kemudian ayah saya menjawab, mengangkat tangan merupakan tanda terima kasih. Baik, Hazim. Mungkin Hazim boleh tunjuk kepada kawan-kawan bagaimana ayah Hazim mengangkat tangan. Macam mana? Terima kasih. Untuk dapat gambaran jelas. Jadi maksudnya di sini murid-murid, bahawa ucapan terima kasih ini Nisa tidak semestinya diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi dengan bahasa tubuh kita tadi dia kata dengan mengangkat tangan. Betul. Itu juga sebenarnya merupakan salah satu cara kita menunjukkan rasa terima kasih kita. Ya, seperti yang kita lihat di gambar. Di sini mungkin ada yang tertanya-tanya Nisa, macam mana angkat tangan? Inilah kalau kita boleh fokuskan di sini beginilah cara kita mengangkat tangan sebagai tanda kita terima kasih kepada terutama sekali pengguna jalan raya yang berkhemah. Contoh cikgu kan macam Nisa bawa kereta bawa kereta tiba-tiba jalan sesak tapi ada orang beri Nisa laluan, lepas tu Nisa pun angkat tangan. Betul. Itu takkan kita nak jerit terima kasih. Terima kasih kan. Okey. Baik, dari tadi cikgu tengok Ahmad Iman Syamil dia asyik mengangkat tangan, mesti ada benda sesuatu yang dia nak kongsikan. Ya, Iman Syamil. Silakan Iman Syamil. Cikgu, saya sering menyertai pertandingan pidato. Wow. Sebelum memulai pidato, saya akan berterima kasih kepada pengerusi majlis. Okey. Bila pertandingan pidato, Iman Syamil berterima kasih kepada tuan pengerusi majlis. Bagus. Mungkin kita nak lihat. Iman, boleh Iman bagi contoh, buat satu simulasi menunjukkan Iman sedang berpidato. Boleh Iman? Boleh kongsi dengan rakan-rakan. Okey, bagus. Silakan. Wow, siap bangun tu. Bagus, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wow. Terima kasih pengerusi majlis, para hakim yang bijaksana, penjaga masa dan hadirin pencinta keamanan dunia. Hadirin yang dihormati, tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan tajuk pidato PKP mendisiplinkan rakyat. Sekian, terima kasih. Bagus. Nisa. Terima kasih Iman Terima
Terima kasih Iman Itulah Syamil. pengucapan yang dibentuk secara formal, Nisa. Cikgu, saya teringatlah dulu zaman-zaman kita masuk pidato syarahan macam tu Macam lah. tu lah, patutlah cikgu. Saya nampak Nisa teruja. Iman Syamil tadi. Iman Syamil sangat-sangat berbakat dia. Tahniah. Okey. Jadi kita tak nak lengahkan lagi masa. Kita teruskan lagi pembelajaran kita. Baik, cikgu. Sekarang cikgu nak murid-murid tonton video ini. Jom sama-sama kita saksikan. Ya. Desa Permai, halaman bersih, terlihat jarak, senyum ketawa. Budayakan ucapan terima kasih, terus subur dalam jiwa. Merdu irama, berindang jiwa, tersentuh sukma, mengenang Tuhan. Terima kasih, ungkapan istimewa, jalikan ukhuwah, eratkan perpaduan. Tumbuh subur, pokok selasih, sedap dimasak, gulai kelah. Ungkapan keramat, terima kasih, wajib diamal, pribadi terselah. Terbang bebas, burung beribi, mencari rezeki di lubuk rahmat. Terima kasih, cerminan budi, ucapan diungkap, mensyukuri nikmat. Baiklah, itu dia video pantun dari adik-adik. Juga adik-adik sangat-sangat berbakat, pandai mereka berpantun. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit video pantun tu mengenai apa, cikgu? Ya, video pantun tadi sebenarnya menceritakan tentang keistimewaan ucapan terima kasih. Kerana daripada segi ucapan terima kasih ini dapat mewujudkan peribadi yang mulia. Itu antara sedikitlah tentang maksud rangkap pantun yang dilafazkan oleh murid kita tadi, iaitu Ain dan juga Riz. Ya, terima kasih Ain dan juga Riz di atas pantun tadi. Sungguh berbakat kedua-duanya, dan apa yang saya fahamkan, cikgu, bila kita mengucapkan terima kasih, dia menjadikan kita seorang yang rendah diri. Kerana kita menghargai apa yang orang beri atau lakukan pada kita. Baiklah cikgu, kita akan berhenti rehat seketika. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Farah dari SK Tanjung Malim Perak dan Cikgu Siti Zarina dari SK Putrajaya Presil 81 serta rakan-rakan juga dari SK Putrajaya Presil 81. Jom cikgu, kita teruskan. Ya, baiklah. Tadi rentetan daripada video tadi. Okay. Mungkin cikgu nak tanyalah kepada murid. Kita nak lihat sama ada mereka fokus ke tidak pantun yang dilafazkan oleh kawan-kawan mereka. Baik. Iman Haris, boleh Iman Haris bagi pendapat tentang video yang dilafazkan oleh kawan-kawan tadi? Boleh cikgu. Okay, bagus. Berdasarkan pantun tadi, kita dapati bahawa ucapan terima kasih merupakan sesuatu perkataan yang sangat istimewa dan mencerminkan pribadi kita. Ya, istimewa dan cerminkan peribadi kita. Mungkin Fiza Kasrina hendak menambah. Kongsi pendapat. Nak berkongsi pendapat dia pula. Silakan Fiza. Cikgu, berdasarkan video tadi, ucapan terima kasih bukan sahaja menunjukkan peribadi seseorang. Ya, malah betul. kita juga dapat mewujudkan kegembiraan seseorang. Betul. Setuju. Ya, baiklah. Tadi dia kata dapat mewujudkan kegembiraan kepada seseorang. Betul. Baik, Fiza, cikgu sambung lagi Fiza. Boleh ya Fiza? Bagaimanakah Fiza menunjukkan cara Fiza mengungkapkan ataupun menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang membantu Fiza? Bagaimana tu? Kita boleh mengucapkan terima kasih dengan memberikan senyuman. Oh. Kerana
Senyum itu kan sedekah. Ya, betul Nisa. Macam Filzah lah senyumnya manis bersama pipi. Terkeluar lah Baik, ada sesiapa? Iman Syamil. Dia dah angkat tangan tadi. Dari tadi dia terlalu teruja sangat. Bersemangat dia hari ini. Iman Syamil. Betul, cikgu. Selain senyum, mengucapkan terima kasih, kita boleh mengangkat tangan, meletakkan tangan pada dada dan menundukkan sedikit badan. Ya, betul. Baiklah. Ya, betul Iman Syamil. Itulah antara cara kita mengungkapkan ucapan terima kasih dari segi tutur kata kita, daripada perbuatan kita yang kita zahirkan. Itulah perasaan gembira dizahirkan dengan perbuatan kita. Baiklah, kalau kita kata ucapan terima kasih itu diungkapkan, dizahirkan, tapi pada siapa pula ya Nisa? Kita hendak ucapkan terima kasih. Siapa kita tanya? Syarana. Sarah lah Kita boleh mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mengajar kita dan kawan-kawan yang membantu kita. Betul tu guru Sarah. dan kawan-kawan. Mesti dia sebut guru dulu ya. Dia nampak guru dulu di sini. Jadi, dari sini sebenarnya kita dapat lihat bahawa konteks ucapan terima kasih ini dapat diucapkan pada semua. Betul. Bukan sahaja kepada guru, kepada ibu bapa kita ya, kepada jiran, sebab kita sebagai individu, sebagai warga negara yang baik. Sebenarnya kita ini mempunyai hak dan peranan dan juga tanggungjawab untuk mewujudkan kegembiraan dalam sesebuah institusi. Jadi di sini jelas ya bahawa setiap orang memerlukan penghargaannya Nisa. Sebenarnya apabila dia sudah memberi, jadi dia sebenarnya mengharapkan satu penghargaan. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita ucapkan terima kasih. Ya, tanggungjawab kita juga kan cikgu. Apabila orang telah melakukan sesuatu yang baik pada kita, kita pun balas kembali. Janganlah kita fikir tak apalah dia buat tu dia kelas. Kita Kita ucaplah terima kasih. Betul. Macam tu. Baik, selain dari itu sebenarnya murid-murid, ucapan terima kasih ini juga bukan sahaja kita tujukan pada orang bantu kita, tapi dalam situasi pandemik sekarang ini kita harus sedar bahawa ucapan terima kasih kita harus kita tujukan kepada barisan hadapan, frontliner, bagaimana mereka bertungkus lumus dalam memastikan virus COVID ini tidak menular. Dan kita dapat lihat usaha mereka siang dan malam, berkorban masa, berkorban waktu dengan keluarga. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada semua barisan hadapan di Malaysia. Ya, dan akhir sekali kita kena kembali kepada fitrah kita Nisa, iaitu kita kena ucapkan terima kasih dengan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, betul. Kepada Tuhan kita. Baik, kita teruskan pembelajaran kita. Jom cikgu. Jadi, kita tonton dulu video ini. Okey, jom kita tonton video khas yang kita telah sediakan untuk anda semua. Betul. Teruskan menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebab datang kami. Syukran jazilan. Terima kasih sebab selalu berjaya. Selalu kenal Abang tolong aku. Terima kasih sebab menolong dulu mak. Terima kasih. 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 Terima kasih ubat ikut lepas tolong kaki. Nanti. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Syukran. Terima kasih. Syukran. Sheshen, Nandri. Saya tambah sikitlah. Arigatou gozaimasu. Betul. Baiklah cikgu. Jadi itu adalah pelbagai ucapan terima kasih yang kita dapat lihat daripada semua mereka di luar sana, dan ada pelbagai cara untuk kita ucapkan terima kasih. Okey, tadi kan Nisa, kita tengok ucapan terima kasih tu dua je perkataan, betul tak? Okey, tapi sekarang kita nak tengok, kita dah tahu apa maksud terima kasih, kepada siapa kita berterima kasih. Sekarang kita nak tengok bagaimanakah murid-murid ni, saya nak tanyalah dekat murid-murid cikgu ni kan. Okey, siapa boleh jawab? Okey. Apakah perasaan awak apabila tadi kita dah menonton video tadi? Apa perasaan awak apabila melihat masyarakat kita ini sentiasa dan senang mengungkapkan ucapan terima kasih? Siapa nak bagi pendapat? Apa perasaan awak? Siapa nak kongsikan? Siapa yang nak kongsikan?
Apakah perasaan awak? Iman Syamil nampaknya macam terkumat kamit dia nak memberi jawapan. Okey, Iman, silakan Iman. Cikgu, saya rasa kagum dan gembira kerana mereka saling bertoleransi antara satu sama lain. Betul tu. Gembira kerana mereka bertoleransi. Nampak tak telah mendatangkan kebahagiaan pada orang yang kan. Jadi pengakhiran dia mereka berasa gembira Nisa. Jadi dia dah melihat sendiri kan. Jadi dia pun rasa seronok. Okey, selain daripada tu kan, saya nak tanya siapa lagi boleh beri pendapat dan apa perasaan dia melihat ungkapan terima kasih ini diucapkan oleh daripada murid, daripada budak-budak kecil Nisa sampailah ke golongan dewasa. Okey, Sarah. Okey, silakan Sarah. Cikgu, saya berasa sangat bangga kerana masyarakat di Malaysia yang mengamalkan amalan budi bahasa dengan sentiasa mengucapkan terima kasih. Betul terima kasih Sarah, bangga. Dia panjang dia sebut terima kasih kan, dia bangga macam tu. Okey, terima kasih Sarah. Okey, selain daripada tu cikgu nak dengar sendiri mungkin ada situasi yang pernah dialami oleh murid kita sendiri. Jadi tu cikgu nak tanya dulu situasi. Okey Fik dah angkat tangan. Okey, mungkin Fik ada nak kongsi. Cikgu, pada hari itu saya terserempak dengan pekerja pembersih sekolah. Saya mengucapkan terima kasih Pak Cik kerana membersihkan kawasan sekolah. Rupa-rupanya seorang cikgu terlihat tindakan saya. Cikgu itu memuji tindakan saya itu. Nampak tak Nisa? Itu kita boleh nampakkan bagaimana konteks diri dan dia terus boleh melibatkan konteks diri dia, kemudian konteks masyarakat bagaimana pengucapan terima kasih itu boleh melahirkan kegembiraan pada diri. Dan kalau tadi kita perasan apa yang Fik cakap, dia mengucapkan terima kasih, kemudian rupa-rupanya ada orang yang nampak perilaku dia punya perbuatan baik itu, perlakuan terbaik baik yang dia buat tadilah kan. Okey, jadi ini sangat membanggakan kita Nisa. Okey, mungkin ada satu lagi situasi yang nak dikongsi di sini. Okey, silakan Hazim. Apa yang Hazim boleh kongsikan? Cikgu, saya telah membantu ibu saya membuat kek cawan. Itu tanda saya berterima kasih kepada ibu saya. Terima kasih Mama. Manjanya Nisa, macam Nisa cakap tadi lah kan, kita secara automatik bila kita nampak je mama kita buat apa-apa, terima kasih Mama. Betul tu Hazim betul lah kata Nisa, kita ada satu peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Jadi apa yang cikgu boleh katakan dalam sini bahawa kita hendaklah sentiasa memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Walau bagaimanapun pertolongan yang diberi mestilah kita akan betul-betul rasa ikhlas nak menolong, bukan kerana terpaksa. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab kita dan peranan kita untuk melahirkan jati diri yang terbaik. Jadi bermula daripada diri kita, negara, keluarga dan juga negara seterusnya ke peringkat global. Jadi satu perkara yang saya nak tekankan di sini merupakan bahawa penghargaan terima kasih ni merupakan lambang dalam kehidupan kita. Ingat dua perkataan, walaupun dua perkataan tapi sebenarnya ungkapan itu adalah ungkapan yang paling sukar untuk dizahirkan daripada seseorang sebenarnya. Jadi saya menyeru bahawa marilah kita sama-sama mengucapkan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kita. Betul. Mungkin bantuan itu secara tidak langsung macam Fik tadi kongsikan, yang diucapkan terima kasih adalah tukang kebun ataupun pencuci sekolah tadi Fik, di mana terima kasih kerana membersihkan kawasan sekolah, memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih dan ceria untuk anak-anak ini lakukan aktiviti dan sebagainya. Betul tu Nisa. Baik, jadi kita nak tengoklah bagaimana murid-murid kita mengungkapkan ucapan terima kasih. Bagaimana caranya? Betul tak Cikgu Farah? Okey, betul. Bagaimana kita nak mereka ungkapkan? Baik, kita nak tengok Iman Haris. Okey, Iman Haris. Bagaimana cara Iman Haris mengungkapkan ucapan terima kasih? Mesti Iman Haris pernah rasa kan? Bagaimana Iman? Baik. Memberi hadiah. Ada hadiah. Nisa. Inilah yang dimaksudkan dengan Iman Haris ya. Hadiah ni merupakan simbolik. Baik, Iman Haris nak beri hadiah ini kepada siapa, Iman? Kepada ibu bapa saya. Mengapa?
kerana mereka telah menolong saya bila dalam kesusahan. Oh, comelnya. Beruntung mak-mak ni Haris ya. Jadi betul. memberi hadiah juga salah satu cara untuk kita menunjukkan penghargaan dan tanda terima kasih kan cikgu. Ya, betul. Baik, bagaimana pula dengan Iman. Iman Syamil lagi. Dia dah Iman angkat Syamil. tangan. Aktif betul dia hari Dia ni. aktif ni. Baik, Iman Syamil. Silakan. Cikgu, saya akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebagai tanda berterima kasih kepada frontliner. Tepat sekali. Nampak betul lah Nisa, ungkapan terima kasih tu tidak semestinya dari segi perkataan ungkapan terima kasih, tetapi perlakuan. Jadi kat sini Iman telah menunjukkan perlakuan dia dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, kita tengok tadi Faith. Faith dah angkat tangan. Faith dah angkat tangan. Silakan. Dia dah terlalu, mereka dah seronok nak berkongsi ya Faith. Wow, cantiknya Faith. Apa tu? Kad. Apa tu Faith? Boleh jelaskan? Cikgu, ini adalah kad khas dari saya untuk Hari Guru. Wah, boleh Faith bacakan tak kad tu? Boleh Faith baca? Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Okey, dia terima nak kasih surprise Faith. ni, Nisa, pada adalah 16 tu Mei kata-kata. nanti. Baik, bagaimana pula dengan Fiza? Fiza nak tunjuk apa yang Fiza beri? Fiza nak kongsi. Okey. Apa tu Fiza? Apa tu Fiza? Terangkan. Saya tujukan khas kad ini kepada ibu saya untuk membalas jasa kerana telah menjaga saya dari kecil hingga kini. Alah comelnya. Terima kasih. Rasa terharu sebab hari ini Hari Ibu ya Nisa. Ya, jadi kita mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di Malaysia. Rindulah mak saya. Betul Nisa. Ya, tengok Sarah dah angkat tangan. Okey, Ya Sarah. Sarah. Cikgu, saya membalas jasa kedua ibu dan bapa dengan belajar bersungguh-sungguh dan mendapat nombor 1 dalam kelas. Ya, itu cara berterima kasih pada ibu bapa. Macam ni lah Nisa, bila kita boleh tengok kat sini, inilah salah satu mungkin kita pernah merasai ya. Kita pernah mendapat kejayaan. Jadi kejayaan ini ya, kalau kita boleh fokus ya pada saat sini, bahawa memperoleh kejayaan juga merupakan antara cara kita berterima kasih kepada ibu bapa kerana ia dapat memberikan kegembiraan kepada kita semua. Ya, betul. Baik, Hazim tadi juga dah angkat tangan ya Hazim. Hazim nak tunjuk apa dengan kita Hazim? Hadiah. Apakah itu Hazim? Nak bagi pada siapa tu agak-agaknya? Kepada keluarga saya. Kenapa Hazim? Kerana mereka saling bantu saya. Bagus, ya betul. Hazim ni nampak serius tapi dalam hati dia Nisa Ada ya, penuh dengan taman-taman bunga. Ya, sebab tu dia berada di awang-awangan cikgu. Betul, saya setuju. Baik, tadi kita dah belajar ya, budak-budak dah tunjukkan cara mereka mengucapkan terima kasih dengan pelbagai cara. Jadi Farah, sekarang apakah kesan? Betul. Tadi kita dah belajar macam-macam Nisa. Sekarang kita nak melihat bagaimanakah implikasinya jika kita tidak mengamalkan ucapan terima kasih dalam kehidupan kita. Jadi saya nak berkongsi dengan murid saya nak tanya dengan murid saya. Oh, Iman lagi. Okey, Fiza, baik. kita bagi peluang Fiza Okey, kita ni. bagi peluang kepada Fiza. Okey, Fiza, apakah kesan jika kita tidak mengungkapkan ucapan terima kasih Nisa? Cikgu, kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, orang tidak akan membantu kita lagi. Betul tu Fiza. Betul. Hari ini kita tolong orang, lepas tu kita buat tak tahu je. Lain kali jangan harap orang nak tolong kita. Betul lah cakap Fiza tadi. Cikgu, saya nampak kawan-kawan kita semuanya aktif. Angkat tangan nak berkongsi. Baik, Nisa nak pilih siapa Nisa? Sebelum saya pilih, semua angkat tangan ni. Alamak, susahlah nak pilih. Mungkin Kak Nisa perlukan masa untuk pilih kawan-kawan kita. Jadi kita beristirahat seketika, kita kembali selepas ini. Ya, teruskan menonton. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
macam magic dah kita lihat video ucapan terima kasih bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih kepada adik yang mengirimnya sungguh kreatif. Terima kasih cikgu ucapkan. Dari SMK Wirajaya tadi. Baiklah cikgu, tadi kita tinggalkan adik-adik kita ni dengan persoalan apa kesannya kalau kita tak ucapkan terima kasih. Ya, betul. Tadi kita dah tanya siapa, kita nak tanya siapa. Okey, semua dah angkat tangan. Kak Nisa pilih. Bawa bertenang. Bawa bertenang semua. Kak Nisa pilih Faith Zikra, silakan. Okey Faith, silakan. Cikgu, pada pendapat saya pula, jika kita tidak mengucapkan terima kasih, orang lain tidak akan menghargai kita. Betul. Ya, betul. Kalau kita tak hargai orang, orang lain pun tak akan hargai kita. Jadi jom kita tanya seorang lagi kawan kita. Siapa tadi? Sarah. Silakan Sarah. Okey Sarah, silakan. Sekiranya kita tidak mengucap terima kasih, orang tidak akan menghormati kita. Ya, betul. Orang tidak hormat kita. Tadi ramai betul yang kat tangan. Kita pilihlah seorang lagi. Iman Syamil, silakan. Iman Syamil. Kesan jika tidak mengamalkan terima kasih dalam hidup kita, ini akan menimbulkan salah sangka orang lain terhadap kita. Betul tu Iman. Salah sangka ya, sebab benda ni bukan perkataan yang senang-senang kita lupakan. Betul. Tadi Iman Syamil cakap salah sangka kan, nanti orang ingat kita ni sombong, padahal kita ni baik. Cuma berat mulut nak ungkapkan ucapan terima kasih. Jadi lepas ni kena ringan-ringankan mulut. Betul, kalau Nisa. ada orang berikan sesuatu atau melakukan perkara baik, kita cakap terima kasih. Betul. Mungkin kita boleh tanya seorang lagi. Siapa lagi nak kongsikan? Ada lagi tak yang nak kongsikan? Apa kesan dia? Kan dah tak ada dah? Kalau semua dah okey, maknanya kita telah pun sampai di penghujung rancangan, cikgu. Ya, betul. Sedih Sekejap je rasa. Betul, tak puas rasanya belajar hari ini. Diharapkan yang di rumah semua kekal fokus panjang 1 jam ini, macam-macam yang adik-adik telah pelajari. Jadi cikgu, apa yang kita boleh rumuskan daripada pembelajaran kita pada hari ini? Saya pun dah tergagak-gagak kan. Kerana ucapan terima kasih itu sebenarnya ada ketikanya agak sukar nak dilafazkan. Betul tak Nisa? Betul. Jadi kan pada hari ini, apa yang telah kita pelajar bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk menerima pengiktirafan atau penghargaan atas setiap perbuatan baik yang telah dilakukan. Jadi ini memang betul ya. Kerana ucapan terima kasih ini sebenarnya dia boleh menyebabkan emosi kita rasa gembira. Betul. Bagi orang yang menerima ucapan tersebut. Jadi ucapan terima kasih ini jugalah merupakan satu penghargaan yang membolehkan seseorang itu berasa dihargai. Okey, jadi kita juga sebagai insan, sebagai masyarakat dan juga sebagai warga negara yang bertanggungjawab, perlulah mengucapkan terima kasih kepada seseorang atas bantuan atau layanan baik yang diberikan. Akhirnya kita akan sentiasa rasa bahagia dan saling menyayangi antara satu sama lain. Di sinilah akan wujud rasa kegembiraan dalam kehidupan kita. Betul. Jadi itu akan mewujudkan keharmonian dalam kehidupan kita dengan orang sekeliling kita, walaupun dengan ahli keluarga terdekat, kawan-kawan, guru-guru dan sesiapa saja yang kita jumpa dalam kehidupan sehari-harian. Baiklah cikgu, saya nak minta sedikit kata-kata akhir. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cikgu Farah dulu. Okey Nisa, okey, apa yang saya harapkan lepas ni, marilah kita sama-sama mengungkapkan ucapan terima kasih. Dan bila kita sebut pasal terima kasih Nisa, saya ingin mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada ibu kita yang telah melahirkan, dan semalam Nisa merupakan hari lahir ibu saya yang ke-70. Jadi dan hari ini pula adalah hari ibu, dan bulan ini juga dia merupakan seorang jururawat. Kami sama Nisa. Sama. Ibu kami merupakan seorang jururawat dan lahir pada bulan Mei juga. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih Mak kerana membesarkan kami sehingga kami berjaya. Jadi jangan lupa ringan-ringankan mulut untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Baiklah Cikgu Zarina, ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan. Ibu, terima kasih Ibu kerana melahirkan Ina. Dan begitu juga kepada murid. Sebenarnya ungkapan terima kasih bukan sahaja kepada ibu saya, pada keluarga saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada murid-murid yang hadir kepada hari ini. Sebab saya rasa terharu kerana mereka boleh memberi kerjasama yang sangat hebat. Terima kasih kepada ibu bapa kalian kerana memberi kerjasama yang sangat bagus. Dan tak dilupakan Nisa, yang paling penting, orang penting kita pada hari ini ialah kru-kru yang terlibat menjayakan program Didik TV. Terima kasih
kasih kepada kru yang terlibat. Kita kat sini istimewa mereka ni, tanpa mereka siapalah kita di sini. Betul tak, Nisa? Terima kasih bangsa Teras. Gitu. Tak apalah. Sebelum tu cakap pasal terima kasih ni memandangkan sambutan Hari Guru pun dah tak lama lagi. Hari untuk kita menghargai. Kita sentiasa menghargai guru kita. Tapi kita ada satu hari istimewa di mana kita ada hashtag terima kasih cikgu. Saya ada terima kat ucapan cantik-cantik ni. Saya nak bacakanlah yang sangat-sangat kreatif ni. Berbentuk hati. Okay, saya buat magic Wah, cantik. Comel. Jadi macam bentuk bunga. Terima kasih cikgu. Kita ucapannya. Okey. Akan kami kenang. Sekejap, saya buka kejap. Okey, akan kami kenang jasa guru. Yang di bawah pun kalau terbalikkan ada ucapan terima kasih cikgu. Sangat-sangat comel dan kreatif. Hashtag kami sayang cikgu. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih di atas kiriman ucapan yang sungguh-sungguh kreatif. Dan sebelum kita akhiri episod hari ini, saya nak terima kasih juga pada rakan-rakan kita pada hari ini kerana mereka sangat-sangat aktif, sangat-sangat bersemangat menyertai setiap soalan dan pertanyaan dengan sangat-sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh. Diharapkan adik-adik di rumah dapat lihat contoh yang telah diberikan oleh kawan-kawan kita dari SK Putrajaya Presil 81. Terima kasih kepada semua guru-guru di Malaysia, kepada semua barisan hadapan, kepada kru produksi dan sesiapa sahaja di dalam hidup kita yang pernah melakukan kebaikan ataupun yang sama-sama kita jumpa atau kerja. Terima kasih kami ucapkan. Ringan-ringankan mulut cikgu untuk ucapkan terima kasih. Sebelum tu Nisa ada pantun. Silakan pantun Nisa. ringkas. Okey. Ikan dibeli di pasar pagi, enak dimasak gulai berlada. Berterima kasih amalan terpuji, diri gembira, hidup bahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton Teras di Didik TV KPM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Ucapkanlah terima kasih, ucapan yang mulia, ucapan yang mengerat kasih sayang. Terima kasih, syukron jazilan. Terima kasih, thank you to all my friends. Terima kasih pada yang memberi tanda hormat, tanda persahabatan dan keikhlasan. Didik TV KPM